Assalamualaikum semua, selamat kembali ke channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don, dan hari ini kita akan bersembang tentang filem penunggang agama. Kat luar sana ramai penipu yang gunakan agama, gunakan nama Islam untuk mengubat orang. Okey, sebelum tu aku nak cakap terima kasih kepada subscriber lama, dan selamat datang kepada subscriber baru. Lama betul kita tak buat video betul. Busy sikit, minta maaf lah kan. So hari ni kita nak comeback dengan filem terbaru arahan Syafiq Yusof, Penunggang Agama. Sebelum aku mulakan video ni, aku nak cakap kata ramai tahu yang sebelum ni aku pernah buat video pasal Syafiq Yusof, dan ada juga yang cakap kata aku benci dia. Aku dah taklah nak ulang banyak kali dah yang aku tak benci dia. He is better than abang dia, better than ayah dia before this, pada awal permulaan filem dia lah. Dan kemudian dia sepatutnya menjadi promising director, faham tak? Yang waktu dia buat keluar filem Sam tu, kita rasa macam kita ada harapan lagi dengan film industri, sebab dia ada resources. So kalau dia in future dia dah develop dia punya director punya skill tu and then knowledge dia tentang filem, he can be better. He can be the best in film directing. Malangnya itulah kan, kita hanya mampu merancang. Tuhan yang orang kata apa, maha segala perancang lah, Tuhan yang menentukan. Okay? Sebab filem Penunggang Agama ni sangat-sangatlah teruk gila. Okay, aku sangat-sangat stres, aku sangat-sangat duka citanya. Dan kalau hang baca review Zainul Abidin dekat dalam grup, dekat page dia apa semua ni, hang akan tahu betapa teruknya filem Penunggang Agama ni. And bayangkan Munafik yang aku cakap tak best tu pun lagi best kalau nak dibandingkan dengan Penunggang Agama ni. Filem terbaik Munafik, Penunggang Agama tak nampak tu dah. Tak nampak dalam frame ni, memang tak nampak. So dia memang lowest of all. Aku dalam untuk scope production punya filem lah kan. Aku dah start rasa dia dah tak best lepas dia buat keluar dia buat keluar Abang Long Fadil lot 1 dengan 2 itu memang teruk gila. Satu memang walaupun ada elemen-elemen cinematography, certain things yang hang boleh learn, yang hang nampak yang Syafiq cuba nak try buat dalam tu, tapi Penunggang Agama ni tak nampak langsung, nothing dari segi directing ke, script writing ke, apa ke, nothing. Tak ada nampak langsung yang Syafiq nak cuba discover something else dalam dia punya filem. Okay, sebelum tu nak cakap, Penunggang Agama ni adalah filem yang dibintangi oleh Zul Arifin, Nazira Syapinas, Nasir Bilal Khan, Jalaluddin Hasan. Okay, itu antara main dia lah. Dia punya tagline adalah apabila manusia bertuhankan iblis. Makanya kita kena tahu lah kat sini yang dari segi tajuk dan juga tagline, kita boleh baca yang dia punya orang yang mengubati ini dia bertuhankan iblis sebenarnya, dan dia bertopengkan agama. But kita tak tahu siapa yang bertopengkan agama and whatsoever. Ini adalah sinopsis yang aku ambil daripada website. And sebuah keluarga yang menerima gangguan makhluk iblis, kemudian atas saranan kawan bapa dia mendapatkan bantuan Tok Haji lakonan Nasir Bilal Khan untuk membantu mereka. Tetapi anak kepada Jalaluddin Hasan, anak Datuk Hafsyam, iaitu Amir atau anak dia ni tak percaya dengan benda-benda macam ni. Bukan tak percaya dengan makhluk halus, okay? Itu ciptaan Allah, dia pun dah cakap. Cuma dia tak percaya dengan orang-orang yang mengubat ni, sebab dia kata ramai yang bertopengkan manusia. Bertopengkan agama. Itu saja sinopsis dia. Dan kemudian dia cakap lah siapa Penunggang Agama, dia nak bongkar apa semua tu. Ni sinopsis dia. Aku nak cakap kat sini, the story sangat-sangatlah buruk, penulisan yang sangat-sangatlah teruk, because apa yang dia nak cuba tunjukkan dekat karakter, maksudnya nak tunjuk kata karakter ni kaya ke apa ke, the background job of certain characters, dia melalui lafaz, dia tak visual. Dato' Hafsyam ni adalah jutawan hartanah. How we know that? Kita tahu tu through kawan dia yang cakap. It's so weird yang hang nak sembang dekat meja makan, tiba-tiba nak mention benda tu. Ayat awal dia dah okey lah, orang-orang macam kita ni kena jaga-jaga tu. Ramai orang yang benci. Orang macam kita ni orang kaya lah kan, makan kat meja tempat high class, tapi itulah cara pemakanan pula tak high class, tak ada dining ethic. Itu dah tak tepi. Cuma makan kat tempat high class and whatsoever tu, maksudnya orang-orang kita lah, orang businessman ni. Itu pun dah cukup. But he need to go further, sebab kita tak tahu ayah dia tu, Datuk Hafsyam tu, kaya sebab apa. So dia kena letakkan dekat situ. Tak perlu you need to show. Kita lah ni tak tahu Datuk Hafsyam ni bersara ke, atau Datuk Hafsyam ni apa. We don't know dia punya company, we don't know apa benda dia buat. Aku hanya assume dia bersara, itu saja. Dia pencen. Dan bisnes dia diteruskan oleh someone else. Otherwise, how you
develop money. Aku pun tak tahu pasal hartanah ni. Sangat cuma bapak dia more relax lah dekat rumah. Jadi kenalah bagi tahu kata sejak pencen ni ke apa kau, benda-benda macam tu boleh lah include. Okay, itu mungkin picisan. Tapi dari segi overall tentang how dia nak tunjukkan yang iblis ni adalah manipulatif, dia menggunakan manusia untuk menyesatkan manusia, tak memberi impact langsung dan tak memberi kesan langsung kepada penceritaan ni. Okay, sebab ia buruknya writing. The story is too fast. Dia develop all the character, dia establish all the characters untuk the first 20 minutes. Lepas tu the first 20 minutes pun dah dipenuhkan dengan jump scare. Sekali lagi aku tak tahu apa dalam otak geng-geng Scoop Production. Seram bukan macam tu. The reason why lepa keep buat seram yang macam tu sebab lepa nak ikut permintaan saja. Maksud Munafik berjaya mendapat juta-juta sebab orang suka benda-benda tu. Orang ingat terkejut tu adalah seram, padahal terkejut tu tak seram. Terkejut tu terkejut je kan. Aku nak duduk sengak-sengak macam ni pun tiba-tiba anak saudara aku main lompat dari bawah meja, sergah aku pun aku terkejut. Tapi aku takut kau dengan anak saudara aku? Tak takut. Aku seram kau dengan anak saudara aku? Tak seram. Cuma aku terkejut. Pasal apa hampa nak buat benda tu? Sebab dia adalah rakyat Malaysia ni, dia suka benda tu. Dia ingat terkejut tu seram. Sebab tu dia tahu bila ada demand, lepa boleh supply. Business macam biasa saja. Tengok Roh tak buat pun macam tu. Jump scare 1-2 saja. Buat penceritaan dia tu yang seram. Sebab tu bila submit ke Oscar, walaupun kita tak layak ke peringkat seterusnya, but kita mendapat recognition international. Okay, Edgar Wright director Baby Driver, Hot Fuzz director Shaun of the Dead, director yang terkenal dekat sana pun tonton filem Roh and then cakap it's a good movie, tak perlu jump scare. So the first 20 minutes tu penuh dengan jump scare dan membuatkan aku malas tengok. Sikit-sikit menjerit, sikit-sikit cut pun muka depan kamera. Benda tu annoying tak? Annoying, dia tak seram, annoying. Lepas tu dia punya turning point yang nak menunjukkan syaitan ni memanipulasikan semua adalah apabila Nasir Bilal Khan monolog seorang-seorang dengan jin tu. Jin tu tak ada lah kan, ni yang tengah-tengah tu yang dia kata dia dah berjaya menyesatkan anak Adam lah apa semua tu. And then ada tunjuk background scene Zul Arifin tengah duk macam slow motion apa semua, thinking Azira Shafinas. That scene supposed to be so good. Okay, dengar ni, walaupun aku benci cerita ni, scene tu dia ada visual dah tahu dekat situ. Dia betul-betul dah ada dah the impact yang kalau dia buat build up pada awal dia tu bagus. Scene tu memang senang cerita, memang turning point tu kita macam wih, harif ni tu Haji macam tu. But all that tapi semuanya tak menjadi apabila hang dah build up yang teruk. Hang nak menunjukkan orang yang bertopengkan agama ni, why not hang buat go all out tu Orang yang menggunakan hadis, orang yang menggunakan ayat Al-Quran, orang yang berpakaian putih, bersih, suci, seolah-olah mengamalkan sunnah Nabi apa semua kan. Makan berhenti sebelum kenyang lah, apalah semua. So orang yang macam tu, so bila dia turning point dekat tengah-tengah tu, akan bagi impact yang lagi kuat. Maksudnya kita tak nampak langsung yang kawan tu macam tunggang agama, faham tak? Apa yang Syafiq buat pada awal tu sampai ke tengah, semua tu dah memberi perspektif bahawa Nasir Bilal Khan orang jahat. Kita dah boleh agak dah benda tu. The turning point tu akan jadi lebih impactful kalau daripada awal sampai ke sudah kita duk ingat tu Haji ni orang yang baik, yang berpakaian betul-betul putih, bersih, ada conteng arang dekat sini sikit apa semua. Kemudian apa sahaja percakapan dia akan selitkan hadis sikit, lepas tu akan ada lepas tu mungkin boleh berlawan hadis sikit dengan Azira Shafinas ataupun Azul Arifin yang daripada sekolah Al-Azhar dulu ni. So it was more impactful dekat situ tau. Kemudian karakter dia, ya Allah Akbar, hang dah ada karakter yang boleh buatkan filem tu power. Hang dah ada Azira Shafinas yang selalu ikut ayah dia pergi mengubat orang, yang tahu basic mengubat, yang diperturunkan ilmu oleh ayah dia. Why not hang gunakan karakter Azira Shafinas tu untuk melawan Tok Haji?
Hang tunjuk Azira Syapinah boleh mengubah baca sikit-sikit, itu saja. And that's it. And then Azira Syapinah yang tahu kata Tok Haji tu bomoh. But hang tak fokus pun ke Azira Syapinah. Maksudnya time Tok Haji main mengubat tu, hang tak tunjukkan yang Azira Syapinah punya mata betul-betul melengkak tengok, ataupun tengah baca something, mendindingkan diri or something daripada terkena Tok Haji punya ni. Or mungkin time Tok Haji tanya apa nama ibumu, Azira Syapinah terus tengok Tok Haji dengan muka terkejut or something, tak ada benda-benda tu refer yang Azira Syapinah tengah berfikir. So hang tak fully utilize Azira Syapinah punya karakter. Azira Syapinah hanya pantau Tok Haji time Zulariffin tiba dekat luar yang dia duduk siram pintu tu saja yang kita boleh kata Azira Syapinah tengah duduk selidik Tok Haji. Tapi other than that, hang tak buat betul-betul. Lepas tu hang tak fully utilize dia. Azira Syapinah sasa ada ilmu sikit, so dia kena kalau hang bagi sedikit lagi orang kata scene yang boleh tunjukkan betapa functionnya Azira Syapinah ni, aku rasa cerita ni boleh lagi pergi dengan lebih jauh. Kemudian lepas tu watak Zulariffin yang tidak mempercayai dengan penunggang agama ni. Why? Apa yang men-triggerkan dia untuk dia tak percaya dengan benda macam ni? There must be a reason, a solid reason. Takkan tak duk hama yang bertopengkan manusia, yang bertopengkan agama. We know that. But what make him leads to that? Maksudnya ada peristiwa yang berlaku dekat dia ke? Adakah mak dia meninggal pasal benda ni? Ataukah mak dia kalau aku tak tahu mak dia tak hidup lah kot, something lari, aku pun tak tahu, aku lupa buat tu, or dia tak cerita, aku tak tahu. Cuma in case kalau mak dia masih hidup, adakah mak dia lari dengan orang yang menggunakan agama untuk ambil mak dia, then in the end terus rupanya ada tragedi, dia bunuh mak, lelaki tu bunuh mak dia ke apa ke, something kisah silam yang membuatkan dia tak mempercayai tentang orang-orang yang datang mengubat ni. Of course lah kita akan suspicious dengan orang yang main mengubat kat rumah kita pakai hitam legam macam tu dengan cincin penuh macam tu. Of course, cuma hang kena establish, hang kena tunjukkan benda tu dengan lebih jelas lagi. Hang tak boleh tiba-tiba Zulariffin terus shock wasangka dengan benda tu tanpa sebab-sebab yang jelas. And last aku nak sentuh adalah tentang scene cutting dalam filem ni. So bad, macam dia tak buat research langsung tentang filem horror. Hampa perasan tak, dalam filem horror dia akan ada scene yang buatkan macam one shot or one take sahaja tau. Sebab apa? Sebab benda tu lagi bagi impact. Macam aku ambil contoh dekat adalah The Conjuring lah. Conjuring ada scene yang time si Warren punya bini tu kan, dia tengah tengok cermin tu, ada hantu, dia pusing, kamera statik je duk follow dia pusing, tengok tak ada, tengok cermin balik ada, tengok belakang tak ada, tengok cermin balik ada. So one take semua tu yang menunjukkan kita tengok, kita yang tengah tonton ni pun kita rasa ada something, tengok tak ada. Faham tak? Dia tak cut. Kalau cut, the impact sangat-sangat tak kuat. Lepas tu ada satu scene lagi yang padri tu tengah bercakap dengan Bill dekat atas kerusi tu. Kita tahu yang budak tu dulu yang duduk atas kerusi, kita nampak figure budak tu, blur punya figure kan. Tapi lama kelamaan figure tu makin membesar dan berubah menjadi Bill. Kita boleh nampak perubahan tu sebab dia punya shot hanya one shot, dia statik, dia letak kat situ sahaja supaya kita boleh nampak jelas perubahan tu. So kita boleh lebih rasa seram. Kalau dia cut, dia tiba-tiba tunjuk kata scene tu Bill yang duduk, maka impact dia kurang sikit. Aku ambil contoh filem Melayu Pusaka. Ada satu scene tu apa nama dia? Sweet Kiss Mina. Aku pun lupa. Sweet yang kita panggil Sweet. Sweet tu dia tarik keluar rambut daripada mulut dia tu. Dia tarik buang rambut daripada mulut dia tu. Hanya one shot saja dia tarik panjang keluar. Apa yang kita rasa? Kita rasa loyal. Kita rasa macam mana dia pun rambut boleh panjang macam tu duduk dalam mulut. Nampak jelas atau mulut benda tu keluar macam depan mata kita. Bayangkan dia cut daripada scene sebelah kanan ke sebelah kiri tengah dia tarik panjang tu. Kita akan cakap apa? Kita akan cakap alah cut je ni, nampak sangat dia tak nampak real. Faham tak? Dia nampak yang Sweet tengah tarik sini pendek, sekejap gitu cut belah ni terus jadi panjang macam tu. So dia jadi macam tak kurang impak dia kat situ. Maka macam filem ni tak ada langsung benda-benda macam tu. Banyak gila scene yang boleh dia apply one shot, one take supaya memberikan lebih lagi impact kepada penonton, tapi dia tak buat. So agak rugi dan sangat rugi bila dia tak buat macam tu.
Overall cerita ni sangat-sangatlah membuang masa aku. Truthfully speaking, sangat membuang masa aku dan aku menyesal gila tengok. Dan kabarnya ada sequel. Ya Allah, sequel pun aku tak tahu aku nak tengok ke dah. Bila jadi macam ni. Aku tak tahu apa jadi dengan Syafiq Yusof. Tolong sangat-sangat kembalilah ke pangkal jalan. Buat balik macam mana hang buat wawai dulu dekat Sam. Take a day off, take a month off, a year off, pergi bercuti, tenangkan fikiran betul-betul, kan. Buat balik ni. Walaupun aku kecewa gila dengan filem hang ni, aku still nak hang jadi balik better. Sebab hang abang hang, aku suka hang lagi. Abang hang memang tak ada harapan nak. Sebab abang hang duk seronok dengan filem yang box office dia tu. Padahal semua teruk. Hang je yang at least ada kot satu filem hang yang pada awalnya tu yang macam nampak kata hang into filmmaking. Lepas tu ada juga scene-scene dalam Abang Long Father tu yang menunjukkan kata hang nak explore few things in filmmaking. So ada benda tu. Terima kasih lah sebab tonton. Kita jumpa lagi untuk next video. Aku dah tak larat dah. Bye.